Didik TV KPM. Kembali bersama dia dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah rendah bagi mata pelajaran Asas Sains Komputer. Ria masih lagi bersama-sama Cik Noor Arshikin. Cikgu, kita nak teruskan dengan teks dalam atau cara HTML. Silakan Cikgu. Okey Ria. Terima kasih Ria. Okey, kita lihat pula pada objektif pembelajaran yang seterusnya, iaitu 4.2.2 menggunakan teks dalam atau cara HTML. Jadi teks yang kita akan lihat adalah head, title, body dan juga paragraf. Okey, kita lihat apa itu teks dalam HTML. Jadi kita tahu HTML ni adalah merupakan bahasa pengaturcaraan yang menggunakan kod-kod arahan yang dipanggil sebagai tag HTML. Jadi setiap laman web adalah file teks yang ditulis dengan menggunakan hypertext markup language. Jadi markup language ni pula adalah merupakan bahasa yang menghuraikan kandungan dan struktur dokumen. Jadi tag-tag HTML ni ditulis dalam bahasa biasa dan mudah difahami. Okey, ini adalah merupakan struktur HTML. Dalam struktur HTML ni kita ada beberapa bahagian penting. Apabila kita menulis kod HTML, pastilah ada bermula dengan HTML yang bahagian paling atas sekali itu, dan juga kita ada close tag dia. Kita sebut sebagai start tag dan juga close tag. Mesti ada dua, iaitu HTML dan juga close tag bagi HTML mesti ada slash HTML. Kemudian dalam HTML ni kita ada dua bahagian yang boleh kita tulis. Yang pertama adalah head, sama macam kita kan, bahagian atas dan juga bahagian bawah. So kita ada head, mesti ada title. Jadi dalam title ni kita akan meletakkan tajuk laman. Kemudian bahagian body ni adalah merupakan bahagian untuk kita meletakkan isi kandungan bagi sesebuah laman web. Okey, yang seterusnya kita lihat bagaimana pembinaan HTML ni. Jadi pembinaan HTML ni tidaklah memerlukan perisian yang khusus seperti yang kita dah lihat. Okey, kita hanya perlu menggunakan Notepad, okey, aplikasi biasa yang ada dalam komputer kita. Kemudian tag HTML ni boleh ditulis dengan boleh disimpan dengan sambungan .html ataupun .htm. Jadi dokumen HTML ni adalah mengenai konsep bagaimana dokumen itu dipaparkan. Jadi bila kita nak bina laman web ni, tentu kita bayangkan bagaimana paparan laman utama bagi sebuah laman web yang kita nak bina. Jadi inilah kita akan gunakan. Jadi kita juga akan menerangkan struktur bagi setiap laman web, maka kod HTML tu akan digunakan. Dan kod HTML ni dia ada dua tag yang berpasangan. Mesti ada dua tag berpasangan. Okey, iaitu tag awal kita sebut sebagai start tag dan juga tag akhir ataupun close tag. Okey, ini adalah contoh bagi tag HTML berpasangan. Cikgu kata kan, bila kita menulis kod HTML, pasti kena bermula dengan HTML. Kita ada start tag HTML dan kita ada close tag slash HTML. Kemudian kita akan bina terus dua bahagian. Kita akan letak dua bahagian, iaitu bahagian head dan juga bahagian body. Okey, nampak kan kita ada start tag bagi title, itu mesti dalam bentuk kurungan. Dan juga kita ada close tag, iaitu slash title. Dan bahagian body itu kita akan meletakkan apa saja kandungan web yang kita nak letak, sama ada bentuk teks biasa ataupun dalam bentuk grafik, dan pelbagai lagi yang kita boleh letak. Okey. Ini adalah contoh output. Kenapa dapat macam tu? Sebab tadi kita letak bahagian body kita letak selamat datang. Maka paparan yang kita akan dapat bila kita save file itu sebagai HTML, dan kita akan dapat lihat dia punya paparan sebenar tu di browser ataupun kita dapat seperti sekarang ni lah, kita akan nampak selamat datang. Sebab body tadi kita letak selamat datang. So dalam HTML ni, inilah antara perkara-perkara penting yang perlu kita ingat. Okey,
tag HTML ni bukanlah sensitif huruf. Okey, dia tidak sensitif huruf. Sebab itu dia boleh ditulis dalam huruf besar ataupun huruf kecil. Jadinya sama ada tadi kita nampak kan yang awal tadi HTML tu kita tulis dalam huruf kecil, tag tadi berserta dengan close tag HTML tadi pun kita tulis huruf kecil, dia juga boleh ditulis dengan menggunakan huruf besar. Sama juga dengan body. Jadi body tu kalau kita tulis dengan menggunakan huruf besar, mempunyai kesan yang sama dengan body yang ditulis dalam huruf kecil. Sebab tu dikatakan dia tidak sensitif huruf. Kemudian tag HTML ni ditulis dalam kurungan. Okey, mesti ada kurungan yang special. Kemudian tag HTML ni mesti wujud dalam pasangan dan bermula dengan tag awal disebut sebagai start tag yang warna hijau, okey, dan untuk tag akhir kita akan letak slash. Itu adalah menunjukkan tag akhir dan itulah pasangan yang perlu ada dekat dalam HTML. Okey. Okey, yang seterusnya kita akan cuba lihat bagaimana kita hendak menaip tag HTML dengan menggunakan aplikasi Notepad. Okey, cikgu kita akan cuba bina dengan berdasarkan teks yang ada, iaitu kelebihan buah-buahan tempatan. Okey, buah-buahan tempatan dia mempunyai banyak khasiat. Kemudian buah-buahan tempatan juga murah jika dibandingkan dengan buah-buahan yang diimport. Dan kebanyakan buah-buahan tempatan boleh didapati sepanjang tahun. Ini adalah cerita tentang kelebihan buah-buahan tempatan. Cikgu tunjuk contoh ni hanya untuk 4 ayat sahaja. Kalau kita ada banyak lagi ayat, tak ada masalah. Kita boleh tambah. Okey. Kemudian kita akan lihat langkah demi langkah bagaimana untuk kita meletakkan dalam laman sesawang teks tadi. Okey, yang pertama adalah dengan menaip HTML. Okey, seperti yang nampak tag HTML, dan HTML ni adalah merupakan tanda permulaan dan juga penamat kepada atur-cara HTML. Okey, sebab itulah kita nampak untuk awal sekali tu kita type dulu HTML. Kemudian kita terus letak dia punya pasangan dia supaya kita tidak lupa dan tidak berlaku ralat. Okey, ralat ni dah ada banyak jugalah. Yang biasanya berlaku dalam atur cara adalah ralat sintaks. Disebabkan oleh salah ejaan ataupun salah tata tanda. Yang keduanya, selepas kita menulis HTML ataupun /HTML ni, kita akan menaip head dulu. Okey, head ni adalah kepala. Okey, kita kena type head dulu berserta dengan pasangan dia. Okey, start tag dia mesti head yang ejaan biasa dan untuk tag akhir dia mesti ada /head. Jadi tag head untuk start tag head dan juga close tag head adalah menandakan bahagian kepala laman sawang. Di antara dua tag tadi diletakkan kod HTML berkaitan dengan paparan nama dokumen pada tab laman sesawang, paparan sepanduk dan juga pembahagian laman sesawang kepada bingkai-bingkai dan sebagainya. Okey, itu adalah untuk langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga, kita dah letak title tadi. Dah letak head. Dalam head ni dia ada pula title. Kita nak letak tajuk kepada laman web kita tadi. Jadi cikgu akan type dulu kelebihan buah-buahan tempatan. Jadi apa kegunaan title ni? Title ni dikata biasanya diletakkan di antara tag head awal dan juga head akhir. Kemudian tag title dan juga akhir title ni adalah dia akan mengarahkan player web untuk memaparkan teks di antaranya pada tab laman sesawang. Kita akan nampak pada browser. Okey, yang ni kita akan nampak pada browser. Okey, yang seterusnya adalah body. Bila kita dah selesai bahagian head, maka kita akan mencipta body pula. Bahagian body. Okey, untuk start tag ataupun tag awal iaitu body dan juga tag akhir body adalah menandakan bahagian utama laman sawang yang menunjukkan semua isi kandungan seperti teks, image,
pautan, rajah dan juga maklumat lain yang kita nak sampaikan, yang kita nak masukkan ke dalam laman web yang kita bina, kita akan letakkan di antara dua tag ini. Itulah kepentingan untuk tag HTML yang dikaitkan dengan body. So head dah ada, body pun dah ada. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada langkah yang kelima. Okey, tadi kita nampak ada beberapa ayat. Okey, ada beberapa ayat. Kemudian kita ada title tadi. So setiap pasangan tag ni kita akan untuk setiap pasangan tag kita akan menggunakan tag HTML iaitu P. Okey, tag P yang akan mengarahkan player web ni supaya isi kandungan di antara dua tag tadi tu dipaparkan sebagai satu perenggan. Jadi kalau kita ada beberapa ayat nak jadikan dia tu berada pada satu perenggan, maka kita akan menggunakan tag P. Okey, start tag P dan juga close tag P. So kita nampak pada paparan mestilah bermula dengan HTML. HTML kita ada head, kita ada letak title iaitu kelebihan buah-buahan tempatan. Okey, pada bahagian body inilah yang kita akan letakkan berkenaan dengan kelebihan buah-buahan tempatan. Kita ada 4 ayat tadi. Okey, kita akan letak pada bahagian body. So kita akan letakkan dia dalam satu paragraf supaya kita nampaklah dia berada pada satu baris atau satu paragraf sahaja. Jadi kita akan menggunakan tag P. Jadi tag P yang awal tu kita akan tulislah, hanya senaraikan dan pastikan tag P tu diletakkan di setiap ayat, permulaan ayat dan juga di akhir ayat kita akan letak /P. Menunjukkan dia adalah penutup bagi tag P untuk paragraf. Tunjuk pada paragraf lah untuk bahagian ini. Okey, bila dah selesai untuk langkah yang kelima, kita dah cipta dah. Sebenarnya selain pada teks, kita nak letak apa pun tak ada masalah. Nak letak grafik boleh, nak letak teks boleh. Tapi sebab contoh ini adalah merujuk pada ayat sahaja, so cikgu hanya akan paparkan berkaitan dengan ayat. Setelah selesai, kita akan simpan fail tadi tu. Okey, dengan memberikan nama buah-buahan tempatan .html. Jadi kalau kata kita bina fail HTML, kita kena simpan fail tersebut sebagai .html disambungkan dengan .html ataupun kita juga boleh sambungkan dengan .htm. Okey, hanya ada dua sahaja yang diterima untuk membina fail HTML. Jadi kita juga boleh simpan disebabkan ini adalah tidak perlukan tempat khas. Jadi kita boleh simpan sama ada kita nak simpan dalam dokumen boleh, dekat desktop ataupun dekat D. Okey, tidak perlu kita simpan dekat bahagian sistem. Okey. Okey, inilah dia output yang dihasilkan. Tadi kita menaip title, kita ada penggunaan title tadi. Title tadi tu kita akan nampak dekat bahagian tab. Okey, kita akan nampak pada bahagian tab. Yang paling atas sekali tu kita nampak kelebihan buah-buahan tempatan. Jadi dalam bahagian body tadi tu kita ada tulis kelebihan buah-buahan tempatan, kita ada tulis buah-buahan tempatan banyak khasiat, buah-buahan tempatan juga murah jika dibandingkan dengan buah-buahan yang diimport dan kebanyakan buah-buahan tempatan boleh didapati sepanjang tahun. Kalau kita tidak meletakkan tag P tadi untuk paragraf, maka semuanya akan menjadi satu perenggan saja. Dia tak akan jadi apa yang kita nampak sekarang lah, tak akan nampak seperti paparan yang sekarang. Jadi pentingnya penggunaan tag paragraf tadi. Itu tag P dan juga penutup untuk P tadi. Inilah dia paparan selepas kita menaip koding tersebut. Okey. Kita Okey. nak teruskan cikgu? Dengan soalan kuis ya cikgu? Ya, betul. Okey, untuk soalan yang pertama, soalan pertama adalah apakah HTML? Okey, siapa yang nak menjawab? Okey, ada siapa yang menjawab? Apakah HTML? Okey, Naufal. Naufal silakan. Bahasa pengatur caraan yang menggunakan kod-kod arahan dipanggil sebagai tag HTML. Okey, betul.
3 bintang untuk Naufal. Jadi inilah dia, HTML ni adalah merupakan bahasa pengatur caraan yang menggunakan kod-kod arahan yang dipanggil tag HTML. Penting untuk kita tahu maksud supaya kita faham apa yang kita akan bina untuk laman sesawang. Okey. Okey. Soalan yang kedua, adakah tag HTML boleh ditulis dengan menggunakan huruf besar? Adakah boleh? Siapa nak jawab? Okey, Nik Amirul. Okey, silakan. Boleh kerana tag HTML tidak sensitif huruf. Boleh ditulis dalam huruf besar atau huruf kecil. Maksudnya, start tag body huruf besar mempunyai kesan sama dengan start tag body huruf kecil. Okey, tepat sekali. Okey, 3 bintang untuk Nik Amirul. Okey. Okey, soalan seterusnya. Adakah tag HTML ni boleh ditulis dengan menggunakan huruf besar? Minta maaf. Itu jawapannya tadi, cikgu. Jawapan tadi kan. Okey, seterusnya cikgu. Okey, soalan seterusnya. Adakah hanya perlu satu tag HTML sahaja untuk membina atur cara? Okey, siapa yang nak menjawab? Okey, Najib. Terdiri daripada 2 tag yang berpasangan iaitu tag awal, start tag dan tag akhir, close tag. Okey, tepat sekali. Dia terdiri pada 2 tag berpasangan iaitu tag awal dan juga tag akhir. Untuk HTML ni memanglah dia kena ada pasangan dia. Kalau tak ada pasangan dia, maka akan berlakulah ralat sintak yang disebabkan oleh salah eja, tersalah tata tanda. Itulah dia. Okey, yang seterusnya, soalan yang seterusnya kita lihat. Okey, soalan yang keempat. Okey, berikan satu aplikasi boleh digunakan untuk bina laman sesawang. Okey. Siapa nak jawab boleh angkat tangan? Oh, minta maaf. Naufal Shah, cikgu Okey, boleh? Naufal Shah. Okey, silakan Dik Naufal. Salah satunya Visual Studio Code. Okey, betul. Okey, salah satunya adalah Visual Studio Code. Selain pada itu, yang aplikasi yang sedia ada tu adalah Notepad, Bracket dan juga Notepad++. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang kelima adalah apakah fungsi tag HTML dan HTML? Apakah fungsi? Fungsi tag. Kedua-duanya. Okey. Siapa nak Siapa jawab? nak jawab? Masing-masing tengah fikir, cikgu. Okey. Okey, Naufal. Naufal. Silakan, Naufal. Tag start HTML dan tag close HTML menandakan permulaan dan pengakhiran suatu atur cara HTML. Ya, betul. Okey. Tepat sekali. 3 bintang untuk Naufal. Okey, baik, itulah dia. Sekali lagi soalan kuis berjaya dijawab dengan cemerlang sekali oleh murid-murid cikgu untuk teks dalam atur cara HTML. Murid-murid jangan ke mana-mana, kita berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini.